Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan menceritakan ataupun saya akan berkongsi berkaitan sebuah kisah yang mungkin ramai yang dah pernah baca, ramai yang dah tahu, mungkin ramai yang pernah dengar, iaitu berkaitan dengan kerajaan Turki Osmaniyah. Apabila kita bercakap tentang kerajaan Turki Osmaniyah, ramai yang tertumpu ataupun ramai yang lebih membincangkan tentang zaman kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah berbanding dengan sumbangan yang mereka lakukan, zaman kewujudan, siapa pengasasnya dan sebagainya. Dan insyaAllah dalam video ini saya akan mengupas tentang sebab apa lebih ramai yang tertumpu kepada zaman kejatuhan Turki Osmaniyah. Dan banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Osmaniyah jatuh, tapi saya nak fokuskan yang berkaitan dengan kelemahan pemimpin yang saya rasa masih lagi relevan sehingga sekarang untuk kita bincangkan, dan tak kisahlah pemimpin golongan bawahan ataupun pemimpin golongan atasan. Dan disclaimer siap-siap, saya buat video ini bukan untuk merendahkan ataupun menghina kerajaan Turki Osmaniyah, tapi untuk sama-sama kita ambil iktibar dari apa yang berlaku pada zaman tersebut. Dan apabila kita bercakap tentang kelemahan kepimpinan pada zaman kerajaan Turki Osmaniyah, kita bermula dengan kurun ke-17 Masihi. Sultan-sultan yang menaiki tahta pada masa itu mempunyai kepribadian yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan dan tunduk kepada hawa nafsu. Selepas kematian Sultan Sulaiman I tahun 1566, ramai sultan yang tidak sekuat sultan-sultan sebelum ini. Antaranya Sultan Mustafa I, Sultan Osman II, Sultan Murad keempat dan sebagainya. Saya nak ambil contoh Sultan Osman II. Beliau telah menaiki tahta pada umur dia 13 tahun. Beliau hanya dijadikan boneka dan kuasa pemerintah terletak pada tangan golongan elit Turki pada masa itu. Sultan hanya menurut kehendak golongan tersebut yang berkepentingan peribadi. Sepanjang pemerintahan selama setahun 4 bulan, pergantian Perdana Menteri telah berlaku sebanyak 7 kali. Kita yang merdeka sebanyak 60 tahun lebih ni pun bawa ada 7 Perdana Menteri. Mereka selama setahun 4 bulan dah berlaku pergantian Perdana Menteri sebanyak 7 kali. Dan selain itu, kelemahan juga dapat dilihat semasa Sultan Murad ke-5. Beliau telah dinaikkan oleh golongan Freemason, iaitu sebuah pertubuhan Yahudi, dan hanya sempat memerintah selama 93 hari kerana penyakit gila akibat terlalu takut. Dan apabila takut? Beliau takut apabila melihat kematian sultan sebelumnya, iaitu Sultan Abdul Aziz yang mati dibunuh. Dan Islam juga menggariskan beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu, yang perlu kita cek sebelum kita memilih seseorang pemimpin. Dan insyaAllah saya nak kongsikan 3 benda yang perlu kita periksa ataupun kita ambil tahu sebelum kita memilih seorang pemimpin. Yang pertama ialah seorang pemimpin yang bersifat amanah. Seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang khianat sibuk memperkayakan diri sendiri dan keluarga serta orang bawah dia dan membiarkan rakyat tak mampu buat apa-apa. Makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sifat amanah akan menarik keberkatan, sedangkan sifat khianat akan mendorong kepada kefakiran. InsyaAllah sama-sama kita cari pemimpin yang bersifat amanah supaya mendapat keberkatan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan bergaul dengan masyarakat dan suka berjemaah, iaitu maksudnya suka bergaul dengan masyarakat, iaitu berusaha mengetahui keadaan rakyatnya dan dengan sebaik-baiknya dan mencarikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Ini berkaitan dengan, kalau kita tengok pada masa sekarang ni, itu pemimpin yang turun padang. Tapi bukan hanya sekadar turun padang dan ambil gambar, naik atas balik, settle. Itu pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Pemimpin yang bertanggungjawab ialah dia turun padang, dia ambil apa masalah, apa yang rakyat dia perlukan, dan naik ke atas dan selesaikan. Itu pemimpin yang mengambil tahu ataupun bertanggungjawab kepada rakyatnya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan keadilan yang disuruhkan Al-Quran pada dasarnya merangkumi keadilan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum hakam, dalam bidang semua bidang yang berkaitan dengan kepimpinan. Dalam surah Al-Ma'idah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan sebagai saksi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah rasa benci mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana itu dekat dengan takwa. Apa saya itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Akhir kata, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.